Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Tajuk tazkirah saya pada hari ini adalah sabar menghadapi ujian. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam kita hendaklah mempunyai kekuatan iman dan dalam menghadapi apa jua situasi yang dihadapi, baik berupa ujian untuk umum seperti kemarau panjang, kebakaran, hujan yang turun tidak hentinya sehingga menyebabkan berlakunya banjir, tanah runtuh dan sebagainya, atau ujian untuk individu atau perseorangan seperti ditipu penyakit, kemiskinan, kematian, orang yang disayangi, dihina, difitnah dan sebagainya. Semua ujian dan dugaan ini haruslah dihadapi dengan redha, tabah, tenang, dan yang paling utama ialah menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sifat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian umat Islam perlu kerana dengan sifat tersebut menjadikan kita redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menggalakkan diri kita daripada bersikap marah, kecewa, berputus asa dan rasa gelisah. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sabar itu ialah tabah dan kuat dalam menahan dan menanggung penderitaan, kesakitan, kesusahan dan segala siksa yang diterima. Ketahuilah kejayaan Rasulullah SAW dalam perjuangan untuk menegakkan Islam adalah hasil daripada ketabahan dan kesabaran baginda sendiri. Baginda sabar menghadapi pelbagai ujian dan rintangan seperti dimusuhi, dihina, disakiti dan sebagainya. Antaranya baginda pernah dilempar najis unta sewaktu baginda menunaikan sembahyang. Selain itu baginda juga sabar dalam menghadapi kelaparan disebabkan kemiskinan. Di mana pada suatu hari baginda pernah bertanya kepada isteri baginda, apakah ada sarapan pagi atau tidak? Lalu isteri baginda menjawab, tidak ada. Baginda pun bersabda, baiklah aku berpuasa pada hari ini. Baginda berpuasa sunat kerana tidak ada apa-apa hendak dimakan. Sememangnya orang yang paling hebat kedudukan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tentulah dalam kalangan para nabi dan rasul yang banyak menerima ujian dalam misi dakwah mereka. Nabi Muhammad SAW adalah antara rasul-rasul yang digelar sebagai ulul azmi, iaitu rasul yang memiliki keteguhan hati kerana paling banyak mengalami penderitaan dan ujian dalam berdakwah. Namun begitu, baginda telah menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadi umat yang sentiasa istiqamah dalam berjuang mempertahankan kesucian agama Islam. Kita juga hendaklah menempuh segala ujian tanpa mengenal erti putus asa yang merupakan asas kejayaan umat Islam. Marilah kita hadapi ujian yang datang dengan mengikut jejak Rasulullah SAW dan para sahabat baginda agar kita sentiasa menjadi orang-orang yang sabar dan redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut sebenarnya adalah jalan untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar dikurniakan balasan syurga yang abadi.
Pandanglah ujian hidup itu dengan sangkaan yang baik, kerana itu adalah hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang kebajikan. Kuatkanlah kesabaran kamu dalam menghadapi orang-orang kafir, dan bersiap sedialah dengan kekuatan pertahanan di sepadan negara kamu, serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya, yakni mencapai kemenangan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa sabar itu amat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ukuran kepada kekuatan iman seseorang. Martabat sabar itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, sabar orang awam, iaitu sabar orang kebanyakan. Ia sanggup menerima segala kesusahan dan kesakitan ke atasnya, dan ia menahan diri daripada marah atau berputus asa. Bahkan sebaliknya, ia dalam keadaan tenang menerima segala kesusahan itu. Yang kedua, sabar orang muridin, iaitu golongan penyokong atau pengikut. Ini ia menerima segala kesusahan dan kesakitan dengan hati yang tidak susah. Bahkan diterimanya dengan hati yang ringan, kerana melihat dengan mata hatinya bahawa sesuatu yang datang kepadanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memandang kepada pahala dan siksa, bahkan ia semata-mata mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar orang-orang zahidin dan sadiqin, iaitu golongan orang-orang yang hatinya menuju kepada akhirat. Ia menerima dengan sabar segala hukum Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadanya, kerana segala hukum Allah Subhanahu wa taala itu telah tersurat di Lauh Mahfuz yang tidak boleh diubah-ubah. Maka ia menerimanya dengan hati yang redha akan segala hukum Allah yang datang kepadanya. Oleh kerana segala hukum Allah itu telah tersurat di Lauh Mahfuz menurut kehendak Allah, maka orang-orang zahidin dan sadiqin menyerahkan dirinya dengan penuh sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada zahirnya ia berasa sakit atau susah, tetapi hatinya tetap tenang dan tetap sabar serta redha akan segala hukum Allah dan ketentuannya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai hamba Allah yang beriman, kita hendaklah bersabar dan tabah menghadapi segala ujian menimpa ke atas kita, kerana semua itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai peringatan kepada hamba-hambanya supaya tidak terus lalai dan leka dalam kesenangan dan kemewahan hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama kita sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran, untuk sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar dan sentiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta memberikan perlindungan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sabar ialah sifat tenang dan tidak terburu-buru serta mempunyai hati yang kuat menahan kesakitan, penderitaan, kesusahan dan lain-lain lagi. Sabar adalah salah satu sifat mazmudah dan merupakan senjata paling empuh dalam menghadapi pelbagai ujian dan dugaan. Orang yang bersifat sabar itu dapat menahan diri daripada marah terhadap sesuatu yang tidak disukai, serta dapat menahan lidah daripada mengandung sesuatu hal penderitaan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi peribadi dengan sifat sabar adalah akhlak yang paling mulia. Mereka sabar menghadapi kesusahan dan kepayahan hidup dengan hati yang tenang, berlapang dada, tidak berputus asa, tidak mudah menyerah kalah, dan tidak menyangkal akan segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Ingatlah, ujian itu adalah satu fitrah dan kehidupan, kerana dalam ujianlah boleh menjadikan diri kita lebih dewasa, lebih tabah, lebih sabar dan lebih mengenal kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui setiap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terbaik untuk buat hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang yang beriman melihat ujian itu sebagai pintu rahmat yang akan mendekatkannya dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana balasan bagi hati yang sabar itu ialah syurga Allah. Kerana balasan bagi hati yang sabar itu ialah syurga di akhirat kelak. Oleh itu, lihatlah setiap ujian dan dugaan hidup itu dengan sangkaan yang baik, kerana walaupun sabar itu pahit, akan tetapi penghujungnya adalah indah dan manis, kerana balasannya adalah syurga adnin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Sadaqallahul Azim. Iaitu syurga-syurga Adnin, mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amalan soleh daripada bapa-bapa dan datuk nenek mereka dan isteri-isteri mereka serta zuriat keturunan mereka. Sedang malaikat-malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu. Maka itulah sebaik-baik tempat kesudahan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan menimpa ujian dan dugaan di luar kemampuan hamba-hambanya. Oleh itu, kadangkala kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, sama ada ujian kesenangan maupun kesusahan, atau diuji dengan harta benda, sama ada kekayaan atau kemiskinan, atau diuji dengan kehilangan orang-orang yang tersayang dan sebagainya. Begitu juga ada kalanya kita diuji dengan tekanan hidup seperti tekanan sosial, emosi dan kesempitan ekonomi seperti hutang piutang, masalah rumah tangga, kegelisahan dan sebagainya. Oleh yang demikian, jika ditimpa ujian dan musibah, kita wajib bersabar. Janganlah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan beranggapan bahawa kita adalah orang yang paling malang, kerana setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Bersangka baiklah terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, serta berusahalah menghadapi ujian tersebut dengan mencari jalan penyelesaian yang bijaksana, berdoa, bertawakal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu apabila menghadapi kesengsaraan atau kesakitan yang amat sangat, janganlah mudah berasa kecewa dan putus asa atau putus harapan sehingga memudaratkan dan mencederakan diri sendiri, yang akhirnya membawa kepada kesakitan dan kematian seperti mengambil tindakan menggantung diri, terjun dari bangunan dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis mafhumnya dari Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang antara kamu menginginkan mati kerana kesusahan yang menimpanya, dan jika terpaksa mengharapkan kematian, maka hendaklah ia berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku kehidupan jika ia lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika ia lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika ia lebih baik bagiku. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya dengan bersifat sabar, seseorang itu tidak akan bertindak luar batasan agama, kerana sifat sabar itu membolehkan kita mengatasi segala ujian dan dugaan itu dengan akal dan fikiran yang waras serta tenang. Tidak mengeluh, tidak akan berasa gelisah, dan kita akan sentiasa berserah beserta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Iaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhan sahaja mereka bertawakal. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
Ketahuilah, sabar itu adalah anugerah yang terindah yang dijanjikan pelbagai kurniaan dan ganjaran. Antaranya, orang yang sabar mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keampunan, rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat balasan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, sebagai hamba Allah, sentiasalah kita bersabar dan dalam menghadapi segala ujian dan dugaan, kerana semua itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama kita sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengasihi dan bersama-sama yang sabar. Sama-samalah kita berdoa, Ya Allah, limpahkanlah kesabaran pada hati dan diri kami. Teguhkanlah pendirian kami. Ya Allah, janganlah jadikan hati ini condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, kerana sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi. Ya Allah, zat yang maha mengarahkan kami. Teguhkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-A'raf ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sadaqallahul azim. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Situasi ini akan merupakan salah satu komunikasi yang boleh diaplikasikan ketika anak-anak berada di luar. Sesungguhnya sifat sabar dan tabah dalam menghadapi apa jua musibah seperti sakit amat perlu kepada seorang hamba Allah, kerana dengan sifat-sifat tersebut akan membolehkan kita menjadi orang yang redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia boleh menggalakkan diri kita dari bersikap marah, kecewa, putus asa dan rasa resah gelisah dalam menghadapi kesakitan yang dialami. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang sabar dan sentiasa bersama mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 146 yang tafsirnya, dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Sebagai contoh, kita renung dan ambil iktibar betapa tingginya kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpa sakit yang amat berat di mana kulit tubuhnya hancur dimakan oleh ulat-ulat. Sungguh pun demikian keadaannya, Nabi Ayyub alaihi salam tetap sabar menerima segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahkan tetap tekun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sebelum itu pun Nabi Ayyub alaihissalam telah menerima ujian dengan kematian semua anak-anaknya dan semua hartanya habis hangus terbakar. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Oleh itu, jika kita menerima ujian seperti sakit, maka bersabarlah dan berdoa dan memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah sebaik-baik tempat memohon pertolongan. Di samping berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga harusnya berikhtiar dan berusaha mengubati penyakit tersebut seperti berjumpa doktor. Dan bagi meringankan kebebanan kesakitan yang ditanggung, kita bolehlah mengadu kepada keluarga dan sahabat, tetapi bukan dengan perasaan marah dan rasa tidak puas hati dan kecewa, seolah-olah tidak redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu juga diingatkan bahawa apabila menghadapi kesengsaraan atau kesakitan yang amat sangat, janganlah mudah kecewa dan putus asa sehingga mahu mati cepat agar terlepas dari menanggung kesesaan dan kesakitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis baginda yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali kamu tidak boleh mengharap kedatangan mati kerana sesuatu kesukaran yang menimpa, dan jika terpaksa mengharap kematian, maka hendaklah ia berkata, Ya Tuhanku, berikanlah aku kehidupan jika ia lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika ia lebih baik bagiku. Riwayat Al-Imam Bukhari. Sesungguhnya sakit yang ditimpa ke atas kita bukanlah bertujuan untuk menyusahkan kita, akan tetapi sebaliknya mempunyai hikmah yang tersirat. Ini jelas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri seseorang muslim, sama ada ia berupa kesusahan dan penderitaan, kesedihan dan kedukaan ataupun penyakit, bahkan kerana sepotong duri yang menyucuk kakinya, yakni anggotanya, melainkan dihapuskan oleh Allah dengan itu sebahagian dari kesalahannya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Oleh itu kita perlu akur bahawa sebagai manusia kita sememangnya pelupa dan mudah lupa diri, terutama dikala senang dan mewah. Tetapi sebaliknya, mudah ingat Allah Subhanahu Wa Taala, saudara mara, sahabat dan kawan-kawan apabila berada dalam kesusahan, penderitaan dan kesakitan. Oleh yang demikian, semasa sakit kita digalakkan supaya bertaubat, membanyakkan berzikir, berdoa dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah berlaku dari kesilapan dan kelalaian yang telah dilakukan. Selain itu juga digalakkan untuk mengingati mati, sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengerjakan sembahyang 5 waktu walaupun ketika sakit selagi tiada uzur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang tafsirnya, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan fi sabilillah. Orang-orang yang sedemikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.